الحمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا مسير يا الله يا متعال يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شفيع يا كفي يا الله يا معافي يا الله يا بكي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ستير يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا مولانا محمد وما صليت وسلمت ورحمت وترحمت تباركت في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi kitab pengajian kita iaitu kitab Kashful Ghaibiyah. Mana kita dah sampai pada muka surat 20. Muka surat 20 7 di atas. Fasl. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakat. Fasl. Pada menyatakan jawab ruh dan telah datang pada khabar bahawa malaikat maut itu apabila menghendak ia malaikat maut
akan bahawa mengambil nyawa orang yang mukmin. Berkatalah nyawa itu, nyawa itu roh lah, tiada aku taat akan dikau. Oh, nyawa tak nak keluar, roh tak nak. Nyawa orang beriman ni tak nak patuh pada malaikat maut. Selama tiada disuruh orang akan dikau, dengan demikian itu. Maknanya selagi Tuhan tak suruh engkau ni, aku tak nak keluar. Kalau semata-mata engkau ni datang nak cabut aku daripada jasad ni, aku tak nak. Aku tak nak keluar, kata si roh. Maka berkatalah malaikat maut, disuruh orang akan daku dengan demikian itu. Aku ni disuruh Tuhan. Masuk orang tu Tuhan. Aku ni ada yang suruh. Bukan saja-saja aku datang ni, aku malaikat. Malaikat mana boleh buat kerja ikut suka hati. Malaikat ni satu makhluk diberikan akal, tidak nafsu. Mereka tidak tahu erti dahaka. La ya'sunallah, tidak tahu menderhaka pada Allah. Maka maqam mereka tu sentiasa begitu saja, duduk dalam taat. Kita manusia ni, kita ni ada pilihan, nak taat atau nak derhaka. Sebab tu ketaatan manusia itu mengatasi malaikat. Kerana malaikat taat tak ada pilihan. Malaikat taat tak ada pilihan. Kita kalau taat, sebab kita pilih nak taat. Maka makhluk yang memilih nak taat daripada derhaka ni, nak banding makhluk yang tak ada pilihan melainkan kena taat, mana lebih hebat? Hebat manusia lah. Hebat kita. Kerana kita ni diberi pilihan. Wow, ada iradah juziyah, boleh pilih. Malaikat tak ada. Lepas tu malaikat maqam dia tu tinggi, muqarrabun, dekat dengan Tuhan. Tapi dia begitu je. Manusia boleh melebihi malaikat. Kita boleh lebih daripada malaikat kalau kita pilih nak taat. Kalau kita pilih nak maksiat, teruk daripada binatang ni, teruk pada syaitan lagi, teruk lagi, bawah lagi. Sebab kita pilih. Allah. Lepas tu dia kata apa lagi? Aku takkan taat pada engkau selagi tak ada orang suruh engkau ni. Kata malaikat maut, disuruh orang akan daku. Aku ni diperintah, bukan pandai-pandai. Maka menuntutlah oleh roh itu daripadanya akan alamat. Kalau engkau ni betul malaikat maut yang diperintah Allah mencabut nyawaku, apa tanda dia? Mana bukti? Alamat kata engkau ni diperintah, mana dia? Mana alamat dan tanda? Maka berkata roh, bahwasanya Tuhanku jadi ia akan daku, dan masuk ia akan daku di dalam jasadku. Kata roh, Tuhan buat aku, kata si roh ni, dan dia yang masukkan aku dalam jasad ni, dan tiada engkau itu di sisi demikian itu. Masa Tuhan buat aku, tak nampak engkau, kau tak ada pun, tiba-tiba engkau nak suruh aku keluar pula, kata si roh. Roh kata pada malaikat maut, maka sekarang ini engkau hendak akan bahawa mengambil engkau akan daku. Mana boleh, masa masuk tu Tuhan, kalau nak keluar balik Tuhan lah. Maka kembali malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, adakah engkau sudah selesai mengambil nyawa hambaku itu? Maka sembah malaikat maut, Ilahi Tuhanku, bahwasanya hamba engkau itu berkata ia bagian dan bagian. Menuntut ia akan tanda daripada aku. Apa tanda aku ni perintah engkau? Apa alamat dia? Maka firman Allah Ta'ala, telah benarlah roh hambaku itu. Betul kata hamba tu.
Kemudian firman Allah Ta'ala, hei malaikat maut, pergi olehmu kepada syurga dan ambil olehmu sebiji buah tufah, buah apple syurga. Atasnya alamatku, ke atas buah tu ada alamat aku. Dan perlihat olehmu akan roh hamba-Ku tu, buah apple je. Maka pergilah malaikat maut itu pada syurga dan mengambil ia akan satu tufah buah, dan atasnya tersurat, dekat atas buah apple itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka melihat akan dia oleh roh hamba itu, keluarlah ia dengan ingin dan lazat dan hani. Hani itu mana? Suka sangat, suka, hanian, rasa dijemput, hanian. Masya Allah, ni roh orang beriman. Tak nak keluar, letak apple depan muka. Tengok ni, buah apple syurga. Bila roh tu tengok, teringat roh ni asal dia memang kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan tu yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dia kenal. Dia buah syurga tu macam dia punya kod lah. Tengok ni. Ya, ingat. Betul, kau ni utusan Allah. Bawa dia keluar. Bawa roh tu keluar pada badan orang beriman tu. Dah keluar macam mana? Dalam keadaan teringin dan lazat dan hanian. Masya Allah. Kenapa gitu? Nah, orang beriman ni, buah yang dia tengok tu buah apa tu tuan? Macam saya kata dulu lah, buah-buahan syurga tu adalah bentuk fizik daripada amal-amal yang berbentuk abstrak. Kita beramal kat dunia ni, maka Allah ubah amal kita ni menjadi buah syurga, menjadi mahligai syurga, menjadi apa yang boleh dilihat dalam syurga tu. Sebab tu amal kita tu, amalan kita tu. Roh bila tengok tu, roh kenal buah amal. Ni buah amal aku. Habis kalau kita tak ada apa tak ada, macam mana nak nampak apa yang ada dalam tu? Kosong. Dah, Masya Allah. Allahu Akbar. Wa idza rudikna wa idza rudiku qalu ruzikna mutasyabiha. Apabila direzekikan mereka tu, apa kata penduduk syurga? Kami telah direzekikan sesuatu yang serupa macam kat dunia dulu. Pernah kami tengok buah-buahan, buah amal, amalan tu. Allah. Faslun, pada menyebut jawab segala anggota pula, dan tersebut pada khabar tu mana hadis. Apabila dikehendaki Allah Ta'ala akan mengambil nyawa hamba itu, datanglah malaikat maut daripada pihak mulutnya pula, supaya nak mengambil ia akan rohnya daripada mulut tu. Maka keluarlah amal zikir daripada mulutnya. Maka berkatalah ya amal zikir itu, tiada jalan bagi engkau daripada pihak ini. Ni betul. Tu saya kata dulu macam pengajian lepas, tuan tanya macam mana ni amalan-amalan ni boleh bercakap. Amalan boleh bercakap. Kata alamul akhirah, banyak perkara yang kita anggap tak masuk akal, amalan boleh bercakap. Akhirat, segala bentuk abstrak di dunia ini dijadikan bentuk konkret, dijadikan dalam bentuk jisim, dijadikan boleh bercakap pula. Jangan pelik. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, jadi. Benda yang tak mustahil akal, pada adat tak mungkin lah, jadi. Tuhan ubah semua tu, semua benda. Ni zikir bercakap. Zikir kata tak boleh. Malaikat nak ambil nyawa pada mulut, tak boleh.
Tak ada masuk sini. Maka berpanjanglah berlaku lidahnya pada menyebut akan Tuhanku. Maka kembalilah malaikat maut pada Allah Ta'ala. Maka sembah malaikat maut itu kepada Allah. Baginya ni bagian-bagian ni ahli zikir ni. Hamba kau ni ahli zikir, aku datang zikir tak pergi masuk. Maka firman Allah Ta'ala, ambil olehmu pada pihak lain pula. Pergi cari tempat lain, cari pada pihak lain. Maka datang ia pada pihak tangan. Nak keluar nyawa kot tangan. Maka keluarlah amal sedekah itu. Berkatalah amal sedekah, tiada jalan bagi engkau kepadanya. Amal tu suka dengan tangan ni. Amal sedekah suka dengan Tuhan ni. Keluar amal tu, tahankan roh, tak bagi keluar. Malaikat maut, kau tak boleh masuk ke sini. Ini tangan banyak bersedekah, jangan masuk sini. Amal sedekah jawab. Amalan kita bercakap. Allah, Masya Allah, amalan kita boleh bercakap. Kalau ada amal sedekah, tak ada, nak jawab macam mana? Ambil lah. Dia ni kau dah kod ni. Ambil nyawa dia ni. Tu. Maka bahawasanya sedekah ia dengan aku. Tengok tu, amat banyak kata sedekah bercakap. Dan menyapu dengan daku, kata dia. Daku ni siapa? Tangan tu. Kepala anak yatim, tangan bercakap, janganlah, jangan ambil nyawa kat sini. Dia tangan ni suka menyapu anak yatim, banyak dia sedekah. Dan menyurat ia akan kitabullah dengan qalam. Dia tulis Quran pula dengan tangan ni. Memukul ia dengan pedang akan segala tengkuk kufar, pergi perang pula pakai tangan ni. Kemudian datanglah ia pada kaki. Mungkin kaki bagi jalan. Maka berkata kaki bercakap, tiada jalan bagi engkau, hei malaikat maut, pada pihak aku. Kaki boleh cakap. Maka bahawasanya berjalan ia dengan daku, kata kaki, kepada solat jemaah dan kepada hari raya dan kepada segala majlis ilmu. Kaki. Dan majlis belajar. Kemudian apa? Kaki. Yang kita ingat setiap langkah kita datang ke masjid nak mengaji ni, hujan, ribut datang juga. Naik motor, naik bas, naik kereta, naik apa saja, janji pengajian terus. Basah pun basah lah. Kaki besok cakap lah tuan. Kaki bercakap, betul tuan. Kaki dia ni dia halanya saya ke masjid ni buat mengaji ilmu. Kemudian datang pula lah ia malaikat maut kepada pihak telinga pula. Maka berkata telinga, tiada jalan bagi engkau, hei malaikat maut, daripada pihakku ini. Maka bahawasanya telinga ni dia gunakan untuk mendengar ia akan daku, akan Quran, akan bang azan, akan zikir. Maka datanglah ia kepada kedua matanya. Mungkin mata dia boleh keluar, mata ni. Maka berkata kedua biji mata, tak ada jalan bagi kau daripada pihak kami ini. Maka bahawasanya menelik ia dengan kami kepada mushaf Quran, kepada muka ulama. Tengok, muka ulama, mata memandang muka ulama ni. An-nazratu ila al-wajhil alim khairun min ibadati sanah. Memandang muka orang alim tu lebih baik pada ibadat sunat setahun. Ibadat sanah. Kerana Allah jadikan memandang orang alim tu mengingatkan pada amal. Alim mana ni? Alim akhirat. Pandang tu teringat akhirat. Pandang tu teringat sifat zuhud, sifat qanaah. Pandang. Tu, pandang saja. Dan kepada dua ibu bapa, suka pandang muka mak bapak. Pandang muka ulama, pandang muka mak ayah pun dapat pahala. Dan kepada orang soleh, Masya Allah, mata mana orang soleh. Maka berpalinglah malaikat maut kepada Allah Ta'ala. Habis nak tanya, tak tahu, tak ada jalan dah. Maka sembah ia malaikat maut, ya Tuhanku, bahawa hamba engkau berkata ia bagian dan bagian. Maka firman Allah Ta'ala, hei malaikat maut, gantungkan olehmu akan namaku di atas tapak tangan kau. nama aku dia buat kat tapak tangan kau. Tapak tangan ni, tapak tangan malaikat maut.
Dan zohir olehmu akan dia, tunjuk kat dia. Maka roh hamba-Ku hingga melihat ia akan dia, maka keluarlah ia, menyuratlah malaikat maut itu akan nama Allah atas tapak tangannya. Maka melihat akan dia oleh roh hamba itu, maka perkenanlah ia akan dia, baru dia nak keluar. Dia tengok tulisan nama Allah tu pun keluar. Maka keluarlah roh hamba itu dengan berkat namanya Allah. Maka berpalinglah daripadanya oleh pahit hendak keluar nyawa itu. Tak terasa dah. Adakah maka yang tiada berpaling daripadanya azab? Yang amat keji itu. Dan apabila disuratkan atas hati mereka itu akan nama Allah, kerana firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Artinya, adakah barang siapa dibukakan oleh Allah akan hatinya bagi agama Islam, maka dia itu di atas nur daripada Tuhannya, yakni beroleh hidayah daripada Tuhannya. Adakah maka tiada berpaling daripada mereka itu azab? Tentu sudah azab dipalingkan. Dan huru-hara kiamat. Apa maksud ayat ni? Maksud ayat ni, afaman syarahallah ni, kita panggil istifham ni istifham takriri. Maksud dia bukan Allah soal ni, Allah nak tetapkan macam mak kita dah. Mak dah besarkan anak dia kecil daripada besar. Lepas tu mak tu, anak tu terlupa jasa mak. Mak cakap, bukankah aku selama ni bagi kau makan? Bukankah aku yang selama membesarkan kau? Jangan jawab pula. Tak perlu jawapan tu, suruh fikir. Betul lah, mak yang besarkan saya. Begitulah persoalan dalam ayat ni. Afaman syarahallah ni bukan makna Allah soal ni. Allah nak bagi tahu yang dia telah melapangkan, siapa-siapa yang Allah lapangkan dada dia, terima Islam dalam hati dia tu, maka sebenarnya Allah dah campak satu nur dalam hati dia. Adakah mungkin orang seperti macam ni Allah nak campak dalam neraka? Kalau nur dah masuk dalam hati, cahaya dalam hati, tentulah Allah akan selamatkan daripada neraka tu. Itu maksud dia. Ni dan tersebutlah dalam khabar 5 perkara racun yang membunuh, dan 5 perkara lain itu ubatnya. Maka yang pertama, dunia itu racun yang membunuhkan, dan zuhud itulah ubatnya. Ini yang pertama sekali. Kat mana tulis ni? Dalam hadis. Hadis mana tak sebut. 5 perkara menjadi racun yang membunuh, 5 pula ubat ni. Yang pertama sekali, dunia. Disamakan dunia ni dengan racun. Racun apa jadi racun? Racun bunuh. Bila kena mati, makan mati. Dunia kalau dah masuk dalam hati, matilah hati tu. Artinya tak ada kasih pada akhirat ni. Apa dia punya ubat itu? Ubat dia zuhud. Zuhud tu apa? Membenci dunia dalam hati. Membenci dunia ni, dan dia ambil sekadar keperluan saja. Barulah hilang racun dunia. Ambil kadar perlu saja. Walaupun dia boleh nak dapat banyak, dia tak nak. Menyibukkan dengan menyibukkan dia pada Allah, tak mau. Walaupun dia mampu, itu baru zuhud. Tapi kalau kita memang dah teringin, walaupun duduk pondok hati teringin, tak zuhud nama tu. Zuhud ni hati dia kosong dulu. Macam cerita yang saya cerita dulu lah. Kisah saya pernah cerita tu. Kisah 2 orang wali Allah. Seorang duduk di tepi sungai, miskinnya amat, nak makan memancing ikan, baju selai sepinggang. Seorang lagi duduk di atas bukit, mahligai besar, macam istana rumah dia. Kereta kuda lagi. Oh, zaman tu kereta kuda 6 ekor kuda. Di satu hari, anak murid pada wali Allah yang miskin ni,
Diminta izin oleh anak murid dia. Anak murid kata, tuan, saya teringin nak pergi ziarah seorang wali Allah yang tinggal di bukit sekian-sekian. Tok guru dia kata, tak apalah, kalau kau nak pergi ziarah dia bolehlah, pergilah ziarah. Baguslah tu, ziarah orang alim, bagus. Bila kau jumpa dengan dia, sampaikan salam aku dan bagi tahu dia untung. Untung. Baik Tok Guru, dia pun pergi. Bawa pesan Tok Guru ni, nak sampaikan pada Tok Guru seorang lagi ni. Pesanan gurunya suruh sebut untung. Sampai kat depan bukit, terkejut dia melihat rumah macam istana. Ini wali Allah apa ni? Rumah punya mewah, kaya, dengan kereta kuda, dengan pelayan-pelayan lagi, ya Allah. Tapi dah Tok Guru suruh, pergilah juga. Sampai depan pintu, belum sempat ketuk, dah kena buka dah. Pintu terbuka. Oh, Tok Wali tu sambut dia. Aman. Baru sampai lah. Tak sempat tanya. Tak sempat cakap siapa nama. Ada apa? Terkejut. Ni boleh tahu nama pula ni. Saya anak murid daripada tuan guru yang sebelah sungai. Dia kirim salam pada tuan. Dia kata kat tuan untung. Tok Guru pun, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, terima kasih. Baliklah kau bertemu gurumu itu, sampaikan pesan aku padanya. Pesan apa tuan? Pesan kat dia, rugi. Anak murid pun pening, apa ni? Seorang suruh kata untung, seorang suruh sampai pesan rugi. Balik Balik jumpa Tok Guru dia. Dah jumpa dah? Dah. Kau dah sampai pesan aku dah? Dah tuan. Dia ada pesan apa-apa tak? Ada? Dia suruh pesan kat Tok Guru, rugi. Menangis guru dia ni. Menangis, teresak-esak. Nangis. Dia pun dah pening dah. Anak murid naik pening. Seorang kata untung, seorang kata rugi. Anak murid pun tanya, Tok Guru kenapa ni? Saya pun dah naik pening lah. Pergi sana suruh kata untung, pergi sini cakap rugi pula. Apa maksud ni? Berkatalah guru yang ulama yang wali Allah ni. Dia kata apa? Hai anak muridku, walaupun kau tengok aku ni zuhud macam ni, sampai nak makan pun kena pancing ikan, tapi sebenarnya dalam hatiku ini kadang-kadang terdetik, kalaulah aku ni kaya macam Tok Wali seorang tu. Kalaulah aku ni banyak harta kan seronok. Terdetik. Tahu Tok Wali sana tu. Sebab tu dia kata rugilah. Dalam hidup susah, dalam hati ada dunia pula lah. Habis kenapa Tok Guru kata untung-untung pula? Hai anak muridku, walaupun kau tengok tuan guru itu mewah, kereta kuda, rumah macam istana, tetapi dalam hatinya sedikit pun tidak terlekat dengan dunia itu. Itulah zuhud. Sebab itulah aku sebut untung. Dunia dapat, hati pun kosong dari dunia. Itulah hakikat zuhud. Zuhud tu di hati. Jadi nak lawan dunia ni, kosongkan. Apa nak buang racun dunia ni? Zuhud. Faham baik-baik apa dunia tu. Tengok berapa ramai orang yang sampai mati bergaduh pasal tanah, sampai mati bergaduh pasal harta dunia. Lawan dia zuhud. Yang kedua, harta tu racun. Tanah tu racun tu yang membunuh ia. Habis ubat dia apa? Zakat tu ubat dia. Simpan harta tak keluar zakat, racun, sakit besok. Banyak harta tapi tak dikeluarkan untuk tujuan sedekah, racun. Dan yang ketiga, sebut pasal harta ni, saya tengok kat internet kisah tentang 10 orang yang pernah menang loteri berjuta-juta, dan apakah terjadi pada hidup mereka itu. Menarik juga tu. Menang loteri besar, ada million, bilion pun ada. 10 orang yang menang tu semua mati melarat.
Menang berjuta, beli kuda, beli rumah, beli itu, beli ni. Tapi di akhir hayatnya duit tu habis. Habis, hidup melarat. Melarat semelarat-larat. Hampir sama aja. Itulah manusia. Itulah harta. Itulah dunia. Racun. Tak percaya cuba. Nak tahu? Ustaz saya tengok dia tu kaya, senang hidupnya, tak susah pun. Istidraj. Takut istidraj pula. Tak semayang, tak apa, kaya. Tambah kaya, tambah kaya. Istidraj. Istidraj maknanya Allah menjerat dia tu. Allah biarkan dia sebab Allah nak hukum seteruk-teruknya di akhirat besok. Sampai dia tak sedar. Yang ketiga, racun ketiga, berkata-kata yang sia-sia, cakap kosong. Racun membunuh iman. Zikrullah, itulah ubatnya. Ubat cakap kosong ni zikir. Sebab cakap sia-sia ni hisabnya panjang. Ubat dia zikir. Keempat, segala umur sekalian itu racun yang membunuh. Umur panjang-panjang ni racun. Minta umur panjang buat maksiat. Lagi panjang umur, lagi banyak maksiat. Lagi banyak maksiat, lagi lama dalam neraka. Apa ubat dia apa? Ubat umur panjang ni, ubat dia ubat umur panjang ni taat. Isilah umur tu dengan ketaatan, barulah manfaat umur tu. Kau umur panjang maksiat buat apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia panjang umur, bagus amal. Wa syarrun nas, sejahat-jahat manusia, man tala umruhu, umur dia panjang, wa sa'a amaluh, keji amalnya. Jadi jangan minta umur panjang semata-mata, minta umur panjang duduk dalam taat. Baru okey. Umur panjang, nak buat apa umur panjang ni? Nak buat taat sebanyak-banyaknya, baru bagus. Kalau tidak, jangan minta umur panjang, biar pendek. Dan yang kelima, sekalian tahun itu racun. Sekalian tahun, sepanjang tahun ni racun. Yang membunuh, ubat penawarnya bulan Ramadan. Apa maksud ni? Sepanjang tahun tu, kalau kita tak hidup dengan amal, racun yang akan membunuh iman kita. Penawar di mana? Bersungguh-sungguhlah bulan Ramadan. Tawar, menawarkan segala racun-racun maksiat tadi tu. Dan yang kena dah habis. Apabila jatuh hamba tu dalam terang, menyerulah yang menyeru. Dalam nazak siap. Apabila berlakulah hamba tu dalam nazak nak mati, menyerulah suara menyeru pada pihak yang bernama Rahman. Tinggal olehmu akan dia hingga bersenang ia satu ketika. Dan apabila sampai roh itu akan dadanya. Jadi bila dah nak nazak ni, nama dah itu, dengar suara hatif. Tinggal dia, biarkan dia. Tunggu, jangan cabut nyawa dia. Nanti tu satu ketika, bila sampai roh kepada dada, berkata ia tinggal olehmu akan dia, jangan cabut, tinggalkan dia hingga bersenang ia satu saat. Roh sampai sini. Dan demikian lagi bila sampaikan dua lututnya dan pusatnya. Dan bila sampai pada halkum, datang akan dia oleh seruan, tinggal olehmu akan dia hingga berwadak segala anggota. Setengahnya akan setengah. Bila dah sampai roh kat sini, ucap selamat tinggal. Hai tangan, selamat tinggal. Wahai kaki, selamat tinggal. Aku sudah nak pergi menghadap Tuhan. Ni, wadak tu ucapan selamat tinggal pada roh, pada anggota tubuh badan. Maka berkata dalam wadak itu, apa dia kata? Assalamualaikum, hingga hari kiamat kita berjumpa lagi, kata roh. Roh nak pisah dengan anggota ni. Dan demikian lagi dua telinga, dua tangan, dua kaki, dan berwidaklah roh itu akan nafas. Maka kita berlindung dengan Allah daripada berwadaklah iman. Tu. Jangan sampai iman pula ucap selamat tinggal. Kalau iman pun ucap selamat tinggal lebih. Bagi lidah. Dan kita berlindung dengan Allah daripada berwadak. Makrifat pula tinggalkan kita. Dan iman bagi hati itu, maka tinggallah dua tangan dengan tiada bergerak. Dah habis semua, tangan dah tak gerak dah. Dan dua kaki dah tak boleh gerak lagi, dah habis dah. Dah tak nak buat apa-apa dah.
Dua mata dengan tiada melihat, mata tak nampak apa dah ni, dia nak mati ni. Dua telinga tiada mendengar lagi, dan badan dengan tiada roh, dan jika tinggal lidah dengan tiada iman, dan hati dengan tiada makrifat, alangkah amat besar ruginya. Rugilah kalau sampai tahap dah hujung tu hilang iman. Iman cabut. Lepas tu salah satu tafsir daripada doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tafsir Jalalain menyatakan inilah doa yang penting dibaca di saat doa itulah memohon semoga kita ni di saat hujung hayat tu jangan sampai berpaling iman. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati-hati kami. Bila ni? Bila masa ni? Dalam kitab tafsir kata di saat sakaratul maut. Ramai orang tercabut nyawa masa tercabut iman. Sebelum nyawa cabut, iman cabut tu. Na'udzubillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau bagi aku petunjuk. Maksudnya selama hidup ni petunjuk. Pergi ke masjid, nak mati terbesok. Innaka antal mu'min, innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau lah yang maha memberi. Hati-hati tu iman. Batu macam setengah pada masyayikh tu, amalan lepas semayang tu ditukar sikit. Dulu kalau amalan lepas semayang istighfar dulu, setengah tu la ilaha illallah dulu. Takut tak sempat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus Allahumma ajin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kalam hatin wa nafasin adada ma Allah, astaghfirullah. Dipaling. Kenapa tu? Kerana banyaknya orang di akhir zaman mati tak ada iman, cabut iman, tak sempat mati, iman cabut. Ni maka tinggallah dua tangan dengan tiada bergerak habis, dan jika dan maka betapa ada hal hamba itu dalam liang lahat, tiada melihat ia akan seorang dan tiada melihat ia akan bapa, dan tiada melihat ia akan ibu, dan tidak melihat ia akan segala anak, dan tiada akan segala saudara, dan tiada segala handai taulan, dan tiada hamparan, dan tiada dinding. Apa maksud ni tuan? Maksud dia tuan, bila kita dalam kubur ni, setelah 7 langkah tu, roh tu dikembalikan. Roh dikembalikan separuh badan, bangkit balik dalam keadaan alam barzakh. Derap orang berjalan tu pun kita dengar. Derap dengar. Maka di saat itu mata dah buka, tapi buka dalam alam barzakh. Nampak semua, tak ada orang, gelap. Sebab tu saya lihat sendiri bagaimana ulama-ulama sufi dulu, antaranya Tok Selehong ni kat Terengganu. Dia buat kat atas tu gerabak kereta api, dalam tu dia ada tempat suluk dia tu, dia buat kubur dalam tu, tutup dalam tu, baring dalam tu, gelap gulita. Allahu Akbar. Terus saya fikir, kenapalah ulama-ulama sufi dulu buat macam tu? Rupanya mereka nak merasai tu, nak rasa mati tu sebelum mati. Ni kita duk bida'ah. Zikrul maut kan sunat, disuruh kita zikrul maut. Orang dulu punya zikrul maut, dia buat kubur, duk dalam tu. Macam dia rasa sekali, terputus semuanya. Anak tak ada, ayah tak ada, apa boleh tolong kau sekarang ni? Tanam dalam kubur. Tahu. Alhamdulillah, pernah masuklah dalam tu, tapi tak sampai 10 minit lah. Tok Selehong duduk dalam tu berhari-hari tuan-tuan. Keluar kita duduk 5 minit, keluar pun dah alhamdulillah hidup lagi. Bayang orang dulu tu, dia duduk sebulan dalam tu, bawa lah sikit apa benda tak tahulah makan dalam tu, duduk tak keluar.
nak merasai mati tu, nak ingat macam mana kalau aku duduk dalam kubur ni. Kita kalau tak sampai tahap tu, pergilah ziarah kubur tu. Fazuruha, kata Nabi, qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, pergi ziarah, fa innaha hadimul ladzat. Dengan banyak ziarah kubur ni, hilang kelazatan dunia ni. Nak hilangkan tu, nak hilang tarikat dunia tu, hilangkan tu. Tu suruh pergi ziarah, tengok orang mati. Lepas tu dia kata apa lagi? Maka betapa ada hal hamba tu yang lahat. Macam mana hal dia? Seorang diri, tak ada orang. Tiada melihat bapa, tak nampak mak lagi, tak nampak anak, tak nampak saudara, dan tak ada handai taulan. Hamparan tidak ada, tiada dinding. Maka jikalau tiada melihat dia akan Tuhan yang karim, dalam tu kalau tak nampak Tuhan, maka sungguhnya telah rugilah ia akan sebagai rugi yang amat besar. Nak duduk lama dah tu, nak tunggu kiamat. Kiamat lagi teruk lagi tu, kena siksa pula. Allah, gelak gulita dalam kubur, gelak gulita dalam kubur. Dan telah berkata Imam Abu Hanifah, yang terlebih banyak barang yang meninggal ia akan iman daripada hamba itu. Maksudnya, kata Imam Abu Hanifah, yang terlebih banyak tercabut, menanggal ia akan iman, maksudnya tertanggal iman, tercabut iman daripada hamba itu, kata Imam Abu Hanifah, ialah ketika waktu nazak. Waktu nazak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah, Allah, innaka antal wahhab, Kaulah Maha Pemberi. Jangan sampai engkau cabut doa pada Allah tu, husnul khatimah tu. Maknanya jangan sampai waktu nazak tu besok, time tengah tak sedar dengan tak sedar tu, nyawa cabut. Kata Imam Abu Hanifah, ramai orang, kebanyakan manusia ni tertanggal iman ketika itu. Hafizanallahu wa iyyakum min salbi iman, mudah-mudahan memeliharalah akan kami oleh Allah dan akan kamu daripada tertanggal iman. Faslun, pada menyebut syaitan, betapa ia menanggalkan iman. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan mengaji macam mana iman. Salah satu sifat iblis dan syaitan ni, dia punya misi dia nak tanggalkan iman tu. Macam mana iman nak cabut? Nak cabut iman manusia ni, nak sama-sama dalam masuk neraka. Wallahu a'lam. Ada soalan? Dalam surah Al-Fat ayat 27 hingga 30, ya, saya baca dalam tafsir Al-Quran Riyamka, tapi saya tak faham, saya minta Ustaz jelaskan lah. Berkata Imam Hasan Al-Basri tentang mutmainah, apabila Allah berkehendak mengambil nyawa hamba-Nya yang beriman, tenteramlah jiwanya terhadap Allah dan tenteramlah pula Allah terhadapnya. Berkata sahabat Rasulullah SAW, Amr bin Al-As, apabila seorang hamba yang beriman akan meninggal dunia, diutuskan Allah kepadanya 2 orang malaikat dan dikirimkan bersama keduanya satu bingkisan dari dalam surga. Soalan saya yang pertama ni Ustaz, satu bingkisan dari dalam surga, adakah ini buah apple Ustaz yang Ustaz cakapkan tadi? Lepas tu, lalu kedua malaikat itu menyampaikan katanya, keluarlah wahai jiwa yang telah mencapai keteraman dan reda dan diredai oleh Allah. Keluarlah kepada roh dan raihan. Apa maksudnya roh dan raihan Ustaz? Soalan kedua. Seterusnya, Tuhan senang kepadamu, Tuhan tidak marah kepadamu, maka keluarlah roh itu lebih harum dari kasturi. Soalan ketiga, apa maksudkan Ustaz, roh ni lebih harum dari kasturi? Siapa yang bau kasturi Ustaz? Alhamdulillah. Sebenarnya apa yang dibaca dalam tafsir tu telah disebut dalam kitab ni. Yang pertama tadi, dia bawa bingkisan-bingkisan tu, bawa wangi-wangian, membawa bunga-bungaan daripada syurga. Macam orang kahwin bawa macam tu, dia bawa bingkisan tu bunga-bungaan daripada syurga, macam orang sambut pengantin macam tu. Macam bunga rampai, tapi daripada syurga sambut bersama dengan malaikat maut. 2 orang datang bersama dengan dia. Ada cerita dalam ni. Yang kedua tu bukan roh tu, rauh waraihan. Rauh waraihan ni wangi-wangian, wangi-wangian syurga. Nama dia rauh. Rauh tu angin, raihan wangi.
bau wangi-wangian, diiring malaikat tadi masa nak jemput, nak masuk syurga ni. Sebab ni dah mana nanti nak keluar, semua dah standby dah tu, pengiring-pengiring tu dah standby dah. Nak bawa ni, nak sambut orang beriman ni. Kita kalau tahu cerita mati ni seronok nak mati, tapi takut takut tak macam tu. Tapi untuk orang beriman memang macam tu. Yang ketiga, bau kasturi. Siapa yang bau tu? Kita lah. Kita siapa? Kita yang mati ni kan. Wangian tu terbau. Dan kadang-kadang sampai terbau di luar kubur. Kadang-kadang dibuka Allah, kubur tu berwangi. Kubur wangi tu kan. Bauan syurga tu terkeluar. Allah zahirkan. Macam saya kata dulu dah, alam barzakhiyah ni kadang-kadang, tak selalu, kadang-kadang Allah zahirkan. Apa tujuannya? Nak menambah keyakinan orang-orang beriman yang pergi ziarah. Pengalaman saya kubur wangi ni dulu. Saya punya pengalaman lah. Yang pertama, dia waktu menziarah makam Syekh Kamal. Syekh Kamal ni dia anak murid kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kamal Humam, Syekh Kamal Humam, mazhab Hanafi. Masa saya pergi ziarah tu dengan guru saya, Tuan Guru Haji Abdul Rauf, kita pergi Mesir di Jabal Muqattam. Makam Ibnu Athaillah tu di atas bukit macam ni. Belakang makam ni tu ada satu makam ni kat bawah ni. Saya tanya ni, makam siapa bawah tu? Tengah ziarah. Oh, itu makam Syekh Kamal Humam, murid kepada guru saya ini. Kenapa makam ni kat bawah? Diwasiatnya, kalau mati saya, pastikan kubur saya tu direndahkan bawah kubur guru. Orang dulu punya adab. Dah mati ni, jangan kubur saya tinggi daripada kubur guru saya, tanam di bawah. Kita pergilah ziarah sampai kat tingkap je baru ni, zup, bau tu. Oh, minyak wangi ke ni? Bau. Semua bau. Sewangi-wangi. Barakah merendahkan diri pada gurunya. Allah. Makan guru ni tak ada apa-apa, biasa je, anak murid. Tiang tamu. Yang kedua, makam Habibun Najjar. Habibun Najjar tu yang kepala dia kena penggal, surah Yasin. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia ketika utusan daripada Nabi Isa datang, anak dia buta. Lepas tu utusan tu rawat anak dia, celik. Oh, dia pun seronok beriman. Dia suruh orang kampung dia beriman. Orang kampung dia marah, penggal pada dia, tergolek pada dia, tergolek pada gunung. Dimakamkan badan di atas, kepala kat bawah. Kami ziarah makam Pakcik Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bau. Tiba-tiba bau. Ya Rabb, Allah. Macam hidup. Pengalaman lah. Kongsi pengalaman. Banyak lagi, bukan satu. Ya. Perkataan sekumpulan puak sufi yang melampau Ustaz. Kalau saya sikap, saya minta maaf Ustaz Mereka berkata, kami tidak memburu syurga, kami tidak beramal kerana syurga, kami juga tidak menginginkan syurga. Kami beramal semata-mata untuk mencari keredaan Allah, tanpa peduli apakah kami masuk syurga maupun masuk neraka. Contoh, kata-kata Rabi'ah Al-Adawiyah, aku melakukan amal soleh bukan kerana menginginkan syurganya atau kerana nerakanya, namun aku beramal soleh kerana semata-mata kerana Allah. Soalan saya, adakah perbuatan ini salah dengan Al-Quran atau Sunnah Ustaz? Banyak kalam-kalam daripada ahli sufi itu perlu ditakwil. Sedangkan perkataan para Nabi pun, kalau kita tak faham, kita kena takwil. Peristiwa yang berlaku pada Nabi, kalau kita tengok macam bercanggah, perlu ditakwil. Misalnya perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ditanya, "Hei Ibrahim, adakah engkau yang memecahkan patung berhala ini?" Fa'ala hadha
fa'ala hadha kabir. Yang membuat semua ini patung besar. Takkan Nabi bohong pula. Maka ditakwilkan, maksud Nabi itu yang buat-buat lah, tapi ini patung ni hak yang besar sekali. Tapi dia sebut laju-laju, dah macam dia kata patung besar ni yang buat. Ditakwilkan. Itu kalam Nabi. Apalagi kalam-kalam ahli sufi, banyak perlu ditakwil. Kena faham pengertian mereka itu. Jangan diambil zohir cakap mereka itu, nanti salah faham. Apa maksud Rabi'atul Adawah itu? Ya, yang menyatakan kalau boleh aku nak bakar syurga ni, kalau boleh aku bawa api ni, aku nak bakar syurga, aku nak bawa air ni, aku nak simbah neraka ni, supaya semua orang tak beramal melainkan kerana Allah. Ini kalam-kalam habbun, mahabbah, kalam orang cinta, kalam orang yang sudah membara cintanya dengan Tuhan, sehingga tak ternampak lagi di kelopak mata mereka, di mata hati mereka melainkan Allah. Tak nampak lagi pemberian nikmat syurga, tak nampak lagi azab neraka. Yang dinampak sang punya, Tuhan punya syurga neraka tu. Yang mana kita yang tak nampak, kita ni buta, tak nampak. Kita nampak syurga, kita nampak neraka. Mereka sudah dibuka Allah melihat kepada Tuhan punya tu. Kalau dah nampak Tuhan punya, nak tengok hadiah apa lagi? Tuhan dia dah nampak. Tuhan yang buat syurga, yang buat neraka ni. Dibukakan makrifah pada hati itu sampai boleh berkasih dengan Tuhan itu. Berkasih dengan Tuhan tu. Tuhan punya dua tu. Contoh dia macam ni lah. Ya. Seorang suami sayang pada isterinya. Apa isteri dia minta semua dia bagi. Nak kereta, bagi kereta. Nak rumah, rumah dia bagi. Mula-mula sang isteri ni seronok lah, dapat kereta, dapat rumah, semua dapat. Akhirnya sang isteri dapat tahu, rupa-rupanya sang suami ni dalam diam-diam makannya cuma pisang goreng. Hari-hari pisang goreng. Lepas tu minumnya air kosong. Apa sebab? Berkorban untuk isteri tu, apa saja dia mau. Bila isteri tu tahu, ya Allah, rupanya suamiku ni sayang sekali kepada aku. Bagaimana perasaan isteri setelah itu? Tak dipandang lagi dah kereta ni, tak dipandang lagi dah rumah besar. Yang dipandang hanya suaminya itu, yang begitu baik, yang sifatnya pemurah. Sampai keluarlah di mulut si isteri itu, saya dah tak kisah bang, bukan harta yang kupandang. Biarlah saya tak makan setahun pun, asalkan saya duduk bersama abang. Abang pun semangat. Sebab apa tu? Sebab dah makrifah tentang sifat orang yang dia kasih. Itu makhluk. Itu makhluk. Manusia tu boleh mencintai makhluk sampai ke tahap itu. Sanggup susah, sanggup apa saja. Kalau kita pergi hospital lagi nampak yang kena sakit kanser tu. Saya pernah tengok dengan mata saya tu, seorang suami, isterinya kanser. Siang malam suap isteri. Berapa lama dah bang kat hospital bang? Adalah 5-6 bulan. Duduk sini. Hari-hari. Kalau saya fikir, sanggupkah aku seperti itu? Kasih. Bagaimanakah seorang ahli sufi yang dibuka pintu makrifah mengenal Allah, yang memberikan segala-galanya dia nak ni. Nampak Tuhan ni. Dia nampak. Apa mau lagi syurga? Apa takut neraka lagi? Terkeluarlah ucapan, ku beramal ni semata-mata kerana Allah, bukan kerana syurganya. Bukan tak nak syurga, bukan tak terima syurga, tak pandang syurga. Bukan tak percaya syurga tu ada, percaya, tapi tak pandang lagi tu. Kenapa tak pandang? Kerana melihat nikmat yang lebih besar, melihat kepada sang pemberi nikmat. Kasih ke itu. Nampak tu? Sampai tak nampak lagi pemberian-pemberian ni, syurga ke neraka, tak pandang lagi dah. Sebab yang menjadikan itu sudah membuka babul uns, pintu berjinak-jinak dengan sang pemberi. Kenapa Ustaz tak faham Ustaz? Kerana kita tak dibuka. Nak faham macam mana? Kita duk kasih dengan manusia,
duk kasih dengan kereta, duk kasih dengan handphone, duk kasih dengan kehidupan duniawi kita. Nak kasih macam mana? Selagi hati kita ni seronok dengan dunia, takkan dapat kemanisan memandang akhirat. Saya ulang balik. Selagi tuan-tuan dalam hati ni masih manis dengan dunia ni, sedap, terpisah, menangis, jangan harap Allah nak bagi kemanisan memandang akhirat, memandang syurga Allah. Allah takkan bagi. Selagi anda masih dalam hati anda itu ada perasaan kasih pada makhluk lebih daripada Allah dan Rasulnya, jangan harap Tuhan nak buka pintu kasihnya Tuhan. Buang semua itu, baru Allah bagi. Kosongkan diri itu. Tak macam mana? Dah penuh. Cawan ni kalau dah penuh, boleh isi air? Boleh? Dah penuh, nak isi lagi? Tak boleh. Macam mana air nak penuh dalam ni? Kena kosongkan dulu. Hati kita macam cawan ni. Kalau nak masuk kasih Allah, nak dapat makrifah seperti ahli sufi, buangkan segala itu. Buang apa ni? Buang cinta. Dapatkan untung-untung tu, yang rugi-rugi, hilangkan dulu. Selagi itu tak hilang, tak boleh. Tanda dia mana? Tanda dia ada, tuan-tuan. Macam mana kita nak check kita ni dah sampai mana? Senang je nak periksa. Di saat kita mendengar nama Allah, adakah wajilat qulubuhum, bergetar tak hati itu? Di saat kita mendengar khabar-khabar tentang syurga, nikmat syurga, adakah kita seperti kanak-kanak mendengar kisah daripada ibunya, ataupun ngantuk je? Di mana hati kita itu? Tak payah jauh, kita cek diri kita ni. Mana kita? Betulkah aku kasih pada akhirat? Memadakah kita datang kuliah setiap hari Isnin ni, kita boleh dakwa aku sudah dalam perjalanan ke syurga? Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka boleh bercakap kami sudah beriman, padahal kamu belum diuji macam orang dulu. Orang dulu diuji kerana nak membuktikan kecintaan dia itu. Kita belum, bawa corona pun dah kona. Jadi itulah sikit sebanyak perkongsian. Jadi kalam ahli sufi itu kalam orang mabuk cinta. Kalam orang mabuk cinta mesti ditakwil. Saya sebut satu kisah sebelum kita akhir kelas kita ni. Contoh kalam yang perlu ditakwil. Takwil atau takwil? Takwil makna tinggalkan makna zahir dan cari makna yang sesuai. Misalnya peristiwa yang berlaku kepada Syekh Ibn Arabi. Satu hari ada orang datang jumpa Syekh Ibn Arabi. Hai Ibn Arabi, aina ilah, di mana Tuhan? Ibn Arabi, Tuhanmu di bawah tapak kakiku. Orang pun kata, tengok itu, ini bukti Syekh Ibn Arabi pelampau, sufi terlajak. Dia kata Tuhan di bawah tapak kakinya. Akhirnya dituduhlah Ibn Arabi seorang kafir, zindik, mengatakan Tuhan di bawah tapak kaki. Masuklah Sultan Mak Fatih menakluk Istanbul. Dicarilah tempat di mana berkata Ibn Arabi Tuhan di bawah tapak kaki itu. Digali, jumpa emas, sebanyak-banyak emas. Rupa-rupanya maksud Ibn Arabi itu, Tuhan kau ni menyembah emas dalam orang kasyaf. Ditanya orang kasyaf, Tuhan kat mana? Tuhan kau bawah tapak kaki aku ni. Tuhan kau yang dalam hati itu, yang kau duk sembah, yang kau duk siang malam tergila-gila tu, bawah tapak kaki aku ni. Tapi kalau orang dengar saya, Tuhan bawah tapak kaki, syirik. Tapi tu gila Tuhan bawah tapak kaki. Ada pula Tuhan bawah tapak kaki. Begitulah, banyak lagi lah contoh-contoh lain. Kalam-kalam ahli sufi disalah arti kerana kita tak masuk bidang cinta dan kasih. Kita banyak masuk bidang hukum hakam, menghukum tanpa memeriksa di manakah kalam itu disebutkan. Nampak tu? Ini kalam orang sakran, orang mabuk. Orang mabuk cinta boleh kita ambil cerita kan? Satu orang mabuk. Orang mabuk cinta, dia pergi kat tiang elektrik tu,
Aminah. Dia peluk tiang elektrik. Boleh kita kata dia orang gila? Boleh kita kata dia ni tak betul? Dia tengah mabuk, dia tengok warna merah, semua dia ingat Aminah. Boleh kita hukum dia? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi sultanik. Allahumma dibil miqbana wastamil asrarana wa syul bi'atibari afkarana wa sallallahu salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.